Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, saya Fadil Rasul dan ditemani oleh Zack Murikan dan saya Fadi Ghazali. Sedar tak sedar Zack, kita dah episod 5 dah. Episod 5 Itulah pasal Kan tahu Fadi dah 5. Sebulan dah kita. Sebulan Podcast kita sebulan dah. Kalau macam minggu lepas kita masih ada lagi Aura Evolusi. Kita ingatkan minggu ni Aura Evolusi tu dah hilang. Ada lagi. Dia macam memang impak-impak. Kalau Import masih ada. Kalau kita tengok dekat social media kita, ramai yang dibanjiri oleh evolusi punya gambar. Walaupun dah 2 minggu, hampir 2 minggu kita dah lepas evolusi kan. Betul. Dan Sabtu ni pun, minggu ni kita nak ke Digital Marketing Mastery pula. Wow. 100x 100x. 100 kali ganda. 100 kali ganda. Memang naik 1 kali ganda ke macam 100 tu? kali ganda. That is the matlamat. Okey. Umpama kalau jualan 1000 boleh dapat 6 figure. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, nak dikatakan daripada jualan 1000 jadikan 6 figure. Yes. Relate pula dengan topik hari ni Zat. Betul, topik hari ni pun ialah terus terang lah, memang kita tidak boleh lari dengan topik-topik yang sebegini. Dan baru-baru ni pun, minggu lepas selepas evolusi dan sebagainya pun, memang kita melihat ramai orang memberi komen-komen yang sebegini rupa, dari mana kita di luar kawalan kita sebenarnya. So kita fikir macam, why not kita ambil peluang podcast ni untuk kita memperjelaskan dengan lebih terperinci. Ya, betul. Dengan Tuan Fadi sendiri, modal Business Ailio. Topik kita hari ni, Tuan Fadi. Betul. Macam mana Tuan Fadi? Modal Business Ailio. Jap, ada air lah. Ada air. Sampai. Aduh, Ni air tau, bukan Elio. Tak apa, teruskan. Sampai air dah. Kita ambil. Okey, jadi Tuan Fadi, bila orang cakap Business Ailio, apa yang first yang terlintas kepala Tuan Fadi lah? In your Business mind. Ailio Bismillahirrahmanirrahim. Ailio tak ada air sejuk ada. Air. Kena minum air. Minum dulu. Kita memang podcast kita relax je. Santai. Jangan blocking kamera je. Alright. Okay. Alright. So Business Ailio Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya perkataan Business Ailio ini adalah sedikit dia associate dengan perkataan yang macam ni. Dia bukan associate. Dia trigger perkara yang tidak baik, which is negativity lah. Business Ailio, dia negativity. Okey. Tapi kalau kita pernah baca dalam satu buku hadis 40 dipanggil. Hadis 40 ni, hadis pertama adalah tentang niat. Alright. Jadi kalau kita nak bagi general Business Ailio, kita boleh bagi secara general. Tetapi benda yang paling penting adalah antara orang itu sendiri. Boleh faham tak? So kalau kita nak bagi general Business Ailio tu, ikut kita lah. Sebab apa dia panggil netizen kan. Netizen ni kita tak boleh nak control kan. Betul. Tak boleh nak control. Kita kata 2 hari lepas saya tengok satu video dekat TikTok tau. Okey. Bukan 2 hari lepas saya tengok. Semalam saya tengok dua video. Satu video, satu gambar. Okey. Satu gambar tu Tuan Zack pegang kucing. Begitu penyayangnya Tuan Zack ni dengan kucing. Tapi video dekat TikTok tu, ada seorang ni dia bagi makan pada kucing. Kucing tengah makan, dia baling batu atas kepala kucing. Viral tu. Pemilik Viral. kereta Beza. Semalam ke minggu lepas saya tak ingat. Minggu lepas tu. Kalau upload gambar kucing minggu lepas. Jadi kucing ni sepatutnya tak refund kucing. Bagi setengah orang perlu disayangi. Betul? Bagi setengah orang perlu dilemparkan dengan batu. Boleh faham? Allah. Faham. Jadi sama juga dengan Ailio business. So dia memberi tanggapan berbeza-beza. Tetapi yang membezakan benar-benar adalah apa niat orang yang menyampaikan itu. Sebab saya ada baca juga Tuan Fadi, yelah Macam jadi serius sikit kan? Dia tak apa, dia serius sikit. Dia kena sambut-sambut sikit. Okay. Macam minggu lepas saja kita selesai evolusi. Lepas tu adalah video viral yang daripada orang lain dekat luar sana, video viral mengatakan Business Ailio dan sebagainya, tak refund tidak betul dan sebagainya. Lepas tu ada juga tempias yang kena pada Tuan Fadi. Dia mengatakan minta maaf cakap, di mana
analogi ikan tu tak betul. Tak betul. Apa komen Tuan Fadi? Komen saya sekali lagi saya kata berbalik pada niat kita. Berbalik. Jadi orang boleh cakap apa-apa. Ikutlah dia nak cakap apa pun kan. Saya raikan insya-Allah. Sebab setiap orang tu ada pandangan masing-masing. Kenapa setiap orang ada pandangan masing-masing, Fadil? Sebab dia ada belief dan pemikiran yang Kenapa dia ada belief dan pemikiran masing-masing? Bagi saya setiap orang the way they were brought up berbeza. betul Baik. pengalaman dia. Jadi Pengalaman berbeza. dia ada cara hidup dibesarkan berbeza-beza. Betul. Mak ayah dan sebagainya. Jadi kita jangan marah dia. Kalau kita marah dia, seolah-olah kita marah mak ayah dia semua kan. Jadi biar dia. Tak apa. Sebab dia cara dia dibesarkan tu berbeza-beza. Kan? Ada orang ada kisah hidup, kisah hitam berbeza-beza. Jadi dia macam tu sebab ada kisah tu. Kan? Cuma kalau orang cakap macam tu, saya pun perlu berterima kasih pada orang yang cakap macam tu. Sebab bila orang cakap macam tu, sebenarnya alhamdulillah dia menyebabkan kita berada di niat yang dia menyebabkan kita refresh niat kita. Betul, dia boleh faham? betul. Check and balance balik. Dia macam check and balance. Contoh kadang-kadang alhamdulillah lah bila saya pun share dengan coach-coach kat Fun Evo, bila nak share apa-apa, bukan coach saja, student-student kalau kita minta share, saya akan minta baca bismillah dulu, istighfar dulu. Sebab kita tak nak lari daripada niat kita, kan? Tapi saya amat yakin apabila along the way kita akan lari niat. Contoh kita dah first tu, ya Allah bantu aku. Bila lama kan kita jadi lari niat kita. Tapi bila ada netizen yang cakap ni, Masya Allah niat aku lain. Macam tu. Mengingatkan balik lah. Kan? Sebab tu kita jangan marah ada orang. InsyaAllah. Terasa tak tuan kalau orang cakap jual Alio ni? Terasa ke tak to be honest lah kita manusia kan. Jadi kalau orang kata tak perlu tengok whatsoever kan, kita akan tengok juga kan. Tapi saya belajar daripada saya punya guru, salah seorang dia Pak Ari daripada Indonesia. Pak Ari ni saya pernah jumpa Pak Ari ni banyak kali lah. Saya pergi office dia dekat Jakarta apa semua kan. Jadi Pak Ari ni ada seorang PA tau. Pak Ronald. Jadi satu hari saya jumpa dengan Ronald ni. Saya tanya, Ronald, ya apa sih amalan Pak Ari? Bila mana dia orang paling rapat dengan Pak Ari kan, pergi mana mesti dia akan ada. Yelah macam Tuan Fadil dengan Fadil macam tu lah kan. Jadi umpama Fadil dah tahu dah, kalau orang tanya soalan macam ni, Fadil dah tahu dah jawapan ni. Macam tu lah lebih kurang Adil. Betul, insyaAllah. Dah boleh buat coaching kan. Okay. Jadi saya tanya apa rahsia Pak Ari. Jadi Ronald ni bagi tahu Pak Ari kalau jumpa sesiapa orang, contoh kereta lah, orang tu tak ada sangkut paut pun dengan Pak Ari. Contoh Pak Ari dalam kereta, Ronald, bila nampak orang susah tepi jalan, Pak Ari kata, Ronald, jom ayuh kita doakan dia supaya dipermudahkan ya. Ya Allah, mudahkan orang tu ya Allah. Jadi orang buat salah ke, orang buat tak elok ke kepada kita ke, doakan dia. Ada satu masa kan, saya tak perlu sebut brand mana-mana lah. Dan orang pemilik brand tu pun adalah, alhamdulillah, dia juga adalah orang yang saya banyak belajar. Jadi ada satu masa tu, brand ni bukan sahaja orang kutuk tau, tetapi diharamkan. Diharamkan oleh adalah badan-badan dekat Malaysia kan. Jadi apabila berlaku benda tu, jadi orang yang belajar dengan dia ni tanya dia, macam mana orang haramkan ni? Kan? Dia kata apa tau? Dia tidak melenting dan marah. Kan? Tetapi dia cakap apa? Alhamdulillah. Allah sedang tolong kita. Jadi saya dengar pun macam lain macam. Kalau orang kutuk biasanya kutuk nak menjatuhkan kan. Dia kata Allah sedang dia panggil bantu kita. Saya kata macam mana bantu? Apa hal? Pelik sangat fikiran. Dia kata apa? Apabila negatif, orang akan bercakap. Bila orang bercakap, orang akan search. Jadi bila orang search, orang akan nak tahu lebih lanjut. Betul. Jadi sekarang ni apa berlaku? Tak ada pun isu kena ban whatsoever tu. Badan-badan kerajaan dijemput masuk ke program beliau. Nak tengok. Kan? Tengok balik. Dia panggil apa? Syariah compliance ke tak kan? Alhamdulillah. Cerita ni dah berlaku dah 10 tahun lepas. Lama dah. Ini nama dia apa Adil? Rahmat Ujian. Betul. Ujian. Saya bagi tahu dalam evolusi, saya kata apa? Kembar kepada masalah adalah rezeki. Kembar Kembar kepada masalah rezeki. Kembar kepada masalah adalah rezeki.
Betul. Kenapa? Ni kita kena belajar hakikat. Guru saya selalu sebut hakikat. Ilmu ni kena ada hakikat baru dia masuk hati. Kalau ilmu tak ada hakikat, dia jadi maklumat. Dengar semua dengar Words of the day. Yes. Okay. Apa maksud hakikat? Hakikat ni apa yang Allah dan Rasul cakap. Itulah hakikat. Itu baru hakikat. Contoh, ada orang dia bagi kata-kata pujangga motivasi. Last sekali itu maklumat kepada kita. Maklumat saja. Waduh, okay. Tapi kalau ilmu Keren, ada keren. hakikat, dia masuk hati. Kenapa kesusahan, kepayahan kita kembar dia rezeki? Sebab Allah kata dalam surah Al-Insyirah, di sebalik kesusahan ada kemudahan. Ya, teringat betul bila Tuan Fadi sebut evolusi yang Puan Ernie baru-baru ni dia kongsikan atas stage. Betul. Yang dia kata dia bila Tuan Fadi bagi nasihat dekat dia, dia boleh ada satu konsep pemikiran di mana kalau ujian tu banyak dia kata rezeki nak datang ni. Okay, untuk pengetahuan viewer-viewer di podcast, YouTube dan sebagainya, untuk pengetahuan anda, Puan Irni tu adalah student Tuan Fadi di Mastermind. Program setahun. Program setahun. Puan Ernie tu dia ni Asnaf. Dia asal seorang asnaf. Dia bukannya macam yelah susah. Kau susah, dia level asnaf. Terima zakat lah sekarang cerita. Sekarang pun macam mana sales dia? Sekarang dah jutaan ringgit dah setahun. Alhamdulillah. Dan inilah dia, bukannya bisnes Ailio. Ailio. Sebab apa? Kalau izinkan saya Tuan Fadil nak kongsikan sebuah cerita juga kepada pendengar, di mana saya yang jenis weight loss sekarang saya cerita yang memang dekat dengan saya, weight loss tau. Sebelum ni saya pernah buat sendiri. Saya memang pernah buat sendiri. Makan ayam merebus lah, kat nasi Ayam apa rebus semua. Memang tak nak gula lah, tak boleh. Dia memang saya turun tapi dia tak enjoy dan tak best sebab buat tanpa ilmu. Tapi kali ni saya hilang berat jauh lebih banyak. Dan saya boleh makan dengan seronok, minum dengan seronok, dengan betul. Sebab apa? Ada ilmu yang betul. Sebab tu orang kata, Izzat, kenapa you bayar personal trainer? Aku perlukan guru untuk guide aku supaya aku buat ni dengan cara yang betul. Itu dia. Padahal boleh je buat sendiri, tengok YouTube dan sebagainya. Tapi dia berbeza. Berbeza dengan ada guru lah, berguru. Betul. Okay, Fadil, apa lagi Dil? Seterusnya, sebenarnya saya tengah mencari soalan. Tengah mencari soalan kan. Nak kata ada caller, belum lagi. Saya tanya soalan lah. Okay. Saya tanya soalan. Fadil lah, tadi Tuan Zaid dah cerita pengalaman hidup. Okay. Bila ada guru yang disembur air liur di muka, ada perubahan, turun berat dengan cara enjoy. Betul. Sekarang Fadil macam mana Dil? Sekarang Pernah tak dalam hidup Fadil ada momen-momen kisah magic ke dengan guru-guru? Okay, untuk kisah magic sebelum saya terima kisah magic tu, kita lalui kisah kegelapan lah. Betul. Kan kita lalu kisah kegelapan di mana saya berada di tahap yang paling bawah dalam hidup saya. Sehinggalah sebenarnya boleh saya cakap lah, Tuan Fadi ni bukan sahaja bos saya, dia guru saya sebenarnya. Yang beruntung alhamdulillah lah, macam beruntungnya saya dapat Allah letak rapat. Tak tahu, mungkin ada sebab yang Allah je yang tahu. Tapi Allah letak saya supaya rapat dengan Tuan Fadi. Dan banyak perkara macam Tuan Fadi cakap tadi, banyak perkara saya belajar secara langsung dan tak langsung. Dan pada mulanya sebelum saya sertai saya seorang netizen. Saya seorang netizen yang macam kita semua netizen. Kita semua netizen. Cuma tak ada sijil je. Tak ada sijil lah. So masa tu kita ada skeptikal juga jual Ailio kan. Bila perkataan macam Tuan Fadi kata ni adalah negatif, betul, saya setuju lah. Semua orang saya dia akan rasa macam negatif lah. So kita rasa macam ni mesti sembang kan. So bila Allah hantar duduk sebelah Tuan Fadi, rupanya baru aku nampak ni sebenarnya. Exactly. I can relate to that. Yes. Dan saya jumpa Tuan Mio. Okey, waktu evolusi baru-baru ni, untuk pengetahuan, Tuan Mio founder Kek Malaya, Gerbang Malaya, kedai kek. So dia beritahu, saya saja tanya kenapa nak renew mastermind atau renew presiden. Lepas tu dia kata adab berguru bukan sahaja kita belajar, tapi kita sebagai student kena declare dia guru saya, betul. Saya murid anda. Macam dia share, dia kena tahu. Dia kena tahu. So macam betul lah. So dia kata sebelum ni orang fikir saya ada guru, tapi guru tu tak kenal. Tak tahu kenal murid. Betul. So macam benda tu, sebab tu kadang-kadang tak berkat, tak buat tak jadi. Betul. Jadi bila dah ada declaration, dah ada akad tu, insya-Allah. Semua benda kena ada akad, betul lah. Even jual beli pun, saya jual saya beli, everything kena ada akad. Baik. Jadi macam-macam lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi apa-apa pun kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Funnel Evo Podcast.
masa 2 minggu saja dah naik kepada 11,800 orang dengan peningkatan sebanyak 2,000%. Alhamdulillah. Nak bagi 10 bintang. Okay, welcome back di Final Evo Podcast dengan topik hari ini Zack, Tuan Zack dan juga Tuan Fadi. Topik yang mahal dan panas. Mahal dan panas, iaitu modal bisnes ILU. Mahal, panas dan melekit. Ayo. Okay. So macam tadi sebelum rehat tadi kita ada bicarakan lah bila sebut tentang bisnes ILU dan sebagainya, dan Tuan Fadi pun kita pun telah kongsikan banyak-banyak. Dan kita nak balik pada solusi. Tapi banyak aha moment daripada jawapan Tuan Fadi. Terlalu banyak sebenarnya. Hakikat dan maklumat. Hakikat dan maklumat. Itu memang saya rasa ramai orang tengah tulis status tu untuk guna ayat tu. Termasuklah kita ni. Pada caption hakikat maklumat. Copywriting makin mantap tau sejak banyak dengar benda-benda macam ni kan. Okay, so berbalik kepada bila saya berfikir kan, kalau lah sebab saya teringat dulu waktu kecil-kecil, macam contoh macam sekarang, kita Alhamdulillah Allah bagi kita kelebihan di mana kita dapat baca Al-Quran, kita tahu alif sampai ya atau apa. Dan bila saya fikir balik, ayah saya dulu sama-sama kita satu keluarga belajar dengan seorang ustaz ni tau, Allah yarhamah, arwah ustaz ni insyaAllah dia masuk syurga insyaAllah. Kami sekeluarga gabungan keluarga sepupu lagi sama-sama belajar dengan ustaz ni. Ustaz Ramli nama dia. Baik orangnya. Saya belajar bahasa Arab pun dengan dia. So Al-Lughatul Arabiah. Nanti bahasa Arab tu saya cerita nanti. Itu banyak cerita kan tu. So belajar mengaji dengan ustaz ni. Dan bila saya fikirkan balik, belajar tu Al-Quran ni, tak silap saya tak percuma, bayar. Ada maharnya. Ada mahar dia. Sebab apa? Bagi pandangan saya, ustaz tu nak berjalan daripada point A ke point B pun ada minyaknya, kenderaannya. Lepas tu dia pun buat mengajar Al-Quran, dia nak bagi anak bini makan kat rumah. So kalau kita tak bayar, macam mana nak bagi teruskan perjuangan Ustaz Ramli tu? Betul. Jadi bagi pandangan saya mudah je. Apa-apa yang kita buat pun, kita bukan bayar ILU tu saja. Kita bayar knowledge yang dah bertahun-tahun orang tu ustaz tu dapat, kemudian dia spend masa dan sebagainya. Itu pandangan saya. Betul tak? Betul. Jadi solusinya kita, itulah solusinya. Kau kena fikir cara macam tu. Kalau kau fikir dengan hate, dengan niat kau terus nak hate orang tu, memang kau takkan dapat jawapan lah. Betul. Betul. Yang betul je dia sambung lah. Dia punya betul so dia diam. Dia macam soalan sebenarnya apa Okay, saya setuju dengan Tuan Zack punya analogi di mana semua perkara adalah kos lah. Termasuk kalau kita nak belajar universiti dulu pun ada yuran. Kenapa kita tak petikai kan? Tuition lah. Kan? Kenapa jual ILU lah, tak payah, free lah. Oh lagi lah. Lepas tu buat aku berhutang dengan Sitos. Patutnya lagi marah. Tapi ada sebab lah benda-benda macam tu. Kita berhutang sebab salah kita juga, kita tak belajar betul-betul dan sebagainya. Kan? So berbalik pada niat. Tuan Fadi, sebelum saya terlupa, Tuan Fadi cerita tadi niat tu dalam hadis itu pertama. Hadis 40, dalam buku hadis 40, hadis yang pertama yang dibincangkan adalah niat. So yang al-a'malu binniat tu ke? Itu yang pertama. Segala perkara adalah bergantung kepada niat. Niat kita buat apa kan? Saya pernah mengikut presiden personal coaching bersama Tuan Fadi. Tuan Fadi ulas perkataan tadi tu, which is kalau kerja kita niatkan sebagai ibadah lah dia. Macam wow, time tu macam ush, best kan? Betul. Best. Sebab Allah kata dalam satu ayat Al-Quran kan, ni saya baca, saya lupa ayat mana satu. Allah kata apa? Kalau engkau buat betul-betul kan, apa saja yang kau usahakan ni betul-betul untuk dunia, Allah akan bagi. Confirm. Memang ayat tu jelas Allah akan bagi. Tapi tunggulah natijahnya bila mana akhirat. Simple je. Benda yang sama juga kita buat sungguh-sungguh, tapi dalam satu hadis lain Nabi SAW bagi tahu, kalau niat kita memang untuk akhirat, dunia akan sembah menyembah kita dalam keadaan hina. Dia akan datang kepada kita dalam keadaan hina. Tapi kalau kita buat untuk dunia, maka kita tu akan hina untuk nilah. Tuan Fadi, mungkin pendengar kita kurang jelas. Maksud dunia akan datang kepada kita dalam keadaan hina tu macam mana? Itu hadis. Itu saya kata tak perlu fikir hakikat.
Boleh faham tak? Bila hadis kata begitu, maka begitulah. Kita tak perlu fikir. So maksudnya tak, sebab manusia kan tuan dia. Nak faham, nak Dia faham. orang akan fikir ke apa benda maksudnya macam kita ni kalau kita kejar akhirat, dunia tu akan datang nak kita dalam keadaan hina, bukannya bermaksud kita hina, bukan kan? Saya ambil contoh macam ni. Saya pernah jumpa saya rasa dalam seminggu 2 minggu lepas. Saya pergi ke satu pondok dekat Pasir Putih. Saya tak tahu pondok tu wujud lah. Cikgu saya kata, Ustaz Faturi kata, tuan, jom kita pergi ke satu pondok dalam hutan. Dalam hutan. Saya kata, okey, boleh. Okay. Saya pun pergi dengan dia. Masa Ustaz Faturi kata, kita tak boleh pergi dengan kereta ni. Dia kata, kena pergi dengan kereta lagi kecil. Tak boleh pergi kereta ni lah, kereta saya lah kan. Jadi Tuan Fadi pinjam pakai kereta orang besar. lain. Tuan Fadi pakai kereta besar. Ada lah. Allah, jadi pakai kereta orang lain. Kereta kecil lah sebab nak masuk hutan ni. Saya pun okey lah. Saya follow je lah sebab tengok bila ada guru dia akan bagi tahu do and don'ts. Faham tak? Okay. Logik akal, pakai je lah kereta apa-apa pun. Sampai juga. Kan? Sampai juga. Tapi dia kata tak boleh. Kau dengar apa aku cakap. Tukar kereta mana ada, pinjam kereta orang lah. Jadi kat situ ada satu jemaah ni memang dia macam okey je kan. Dia bagi ambil kereta tu, masuk tu. Lain macam punya dalam ni kan. Umpama macam ni, kalau kita duduk tepi jalan, nampak bukit jauh kan. Nampak bukit yang macam colour tu bukan hijau, dia colour biru-biru kan. Bayangkan pondok tu dekat bukit. Can you imagine berapa jauh masuk ke dalam tu. Masuk dalam kan. Sampai-sampai tu tiba-tiba nampak lembu. Start nampak lembu. Okay. Nampak lembu tu, nampak kereta, lembu tak beralih daripada kereta. Tu faham? Itu dah memang level hutan betul lah tu. Kan? Lembu tak kena kereta. Lembu tak kena kereta. Lembu macam buat bodoh kereta. Kita dia tu masuk, tiba-tiba ada satu tempat tau, kawasan tu. Pondok yang cantik lah. Dia macam suasana dia ada sungai. Kan? Best Kalau durian tu ada pokok durian. Kan? Saya sampai tu, parking kereta, ustaz tu tak ada. Ustaz tu kita selisih tengah jalan. Selisih tengah jalan tu, tengah jalan yang on the way pergi hutan lah. Ustaz tu, kita turun cermin, ustaz tu turun cermin, kita, ustaz nak pergi tengok pondok boleh? Saya kata boleh, saya ada appointment jumpa orang kat luar. Pergilah. Saya sampai dekat pondok tu, buka je pintu, budak-budak pondok tu, Assalamualaikum, mamai. Saya pun pergi. Saya pergi tu, Masya Allah, kecil-kecil budak ni. Kan? Saya kata, Dik, ni umur berapa? Ni 12. Ni 15. Dia orang tengah makan talam tau. Makan nasi dan talam. Dia makan nasi dan talam. Saya kata, saya pun tengok kiri kanan. Tak ada dia orang makan. Tak ada tempat masak. Kan biasa kalau kita duduk asrama mesti ada orang makan, ada orang masak. Dah lah jauh ke dalam lah. Jauh ke dalam. Saya kata, ni siapa masak? Dia. Ni Dio. Kelantan. Dio masuk. Saya pun tengok, Dio paling kecil lah ramai. Dia paling kecil. Lepas saya kata, Dik, umur berapa? Dia kata, saya 12 tahun be. Saya pun lalu kepala saya kan. 12 tahun masak 12 tahun masak Berapa orang? Dia masak untuk berapa orang tu? Dia ada, masa tu ada berapa 5, 6, 7 orang macam tu lah. 12 tahun. Sebab ni tugas dia hari ni masak. Saya pun okey. Saya dah tak boleh brain lah masa tu kan. Saya dah tak boleh compute lah. Kalau bagi anak aku masak memang cloud lah. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu Ustaz Faturi kata, jom kita pergi ke atas, tengok masjid dia baru dia buat. Ini yang dekat bukit. Dalam bukit tu ada masjid. Dia buat masjid tu dengan 100% kayu. Dia tebang hutan tu, kayu balak tu. Dia buat dinding masjid tu jadi kayu lah. Semua dinding semua. Saya pun naik tu solat 2 rakaat lah kan. Lepas tu bila dah solat semua, kita tengok lah tu masjid tu lah tempat pengajian budak-budak ni. Jadi dia orang tengok lah, saya lepas solat semua dia orang main datang borak-borak kan. Tanya kelas pukul berapa start, pukul 9 dia kata. Lepas tu pagi buat apa? Masak. Semua dia masak sendiri kan. Lepas tu habis pukul Zohor berehat. Lepas tu lepas Zohor sambung kelas. Lepas tu ada kelas mengaji, Quran semua. Dia orang nak jadi alim. Dia ada alim, dia ada tahfiz, sekolah tahfiz. Sekolah alim jadi alim. Alim ni belajar hadis kan. Lain-lain. Kan? Kalau hafiz ni hafal Quran je. Kalau alim ni dia akan belajar, kalau silap saya, hadis. Dia akan jadi mahir hadis. Dia jadi alim. Gitulah. Saya maafkan kalau silap kan. Jadi bila saya tu habis tu, bila lawat semua tu, budak-budak ni kita beli buah tangan lah.
Kita beli Cendera hati sikit lah. Bukan cendera hati, kita beli buah. Buah. Kita bagi kat budak tu buah. Semasa saya turun, maka Ustaz Faturi kata satu ayat kepada saya. Dia kata apa? Tuan, tengok betapa Allah akan memuliakan orang yang memuliakan agama. Cuba tuan tengok. Orang yang memuliakan agama ni, dia tidak akan hina. Cuba tengok ustaz tu. Rumah dia rumah batu kat belakang. Dia boleh buat masjid dengan ni. Keadaan kawasan tu cantik. Dia beli tanah ni cash. Jadi siapa kata bila kita kejar akhirat, kita akan hina. Malah bila kita kejar akhirat, dunia akan datang sembah dengan hina kepada kita. Malu, malu kita. Sembah dia. Maksudnya datang dengan bukan sembah, datang dengan hina. Ayat hadis tu ada, kalau ada buku hadis saya boleh baca dengan clear lah. Kan? Jadi kalau orang lain, kalau dia cari dunia, nak beli tanah berhutang. Betul. Betul tak? Nak buat rumah berhutang. Betul. Oh, hina tak kita bila banyak hutang ni? Serabut kan? Betul. Ini bila kita nak buat kerja agama, tanah dia beli cash. Dia boleh bagi budak-budak ni makan dalam keadaan yang tenang. Itu saya kata dunia ni datang dengan hina. Nak makan durian kan, pokok durian macam tu je. Ada kan? Pokok durian tu banyak gila pokok durian kat situ. Tunggu jatuh. Kita nak makan ni kena cari duit. Baru boleh beli durian. Tapi kalau orang buat kerja-kerja agama ni, masya-Allah akan datangkan asbab-asbab tu. Free of charge semua Itu tu. maksudnya, bukannya faham. boleh faham tak? Relate dia. Okey. Kira dunia tu akan datang. Cuma majas bahasa tu lagi tinggi lah. Bila dia kata apa tu dunia tu datang dengan hina tu kan. Bukan bermaksud kita tu hina, bukan kan? Kalau dunia datang dengan hina, maksudnya kita hina ke bukan kita hina? Bukan kita hina. Betul. Kita kena jelaskan betul-betul, takut pendengar pening. Tak, dia bukan pening. Dia kena baca hadis tu dengan betul. Dengan betul. Ada hadis tu. Kalau kita ada masa mungkin kita rehat sekejap lagi, saya cari hadis tu. Kalau tak silap saya dalam buku Fadilat Amal, kalau tak silap saya. Dalam buku Fadilat Amal. Jadi saya cuba cari lagi. Alright, baik. So Kita rasa kita ada caller kot. caller boleh? Okay. Bersama InsyaAllah. dengan kita caller hari ini. Tu dia. Seorang lelaki ke atau seorang wanita? Mari Kita kita tengok dia alio dia wanita ataupun lelaki alio dia. buat sangat tu Daus. Tadi praktis bunyi lain Bismillah. Ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, lembut suaranya. Nama apa puan? Nama Syamina. Syamila? Syahmina. Syahmina. Okey puan, mungkin daripada mana tu? Daripada Perak. Perak ada. Ada koma. Ada Roma. Rezeki puan ni puan Syamina. Buat bisnes apa puan? Buat bisnes yes. Baju yes. Baju apa? Baju apa? Baju yes. Baju yes. Macam mana tu? Nanti apa nanti kita bisa okay. Baik puan, ni kita ada Tuan Fadi dengan kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey puan, so kita bagi 5 minit puan bersama Puan dengan ke cik ni? Cik. Oh, Saya tak tahu. cik. Jangan main-main. Cik puan. Cik puan. Okey. So 5 minit bersama dengan Tuan Fadi. Apa-apa soalan yang cik puan ingin tanyakan silakan, atau apa yang nak dikongsikan silakan. Assalamualaikum tuan. Salam. Saya nak bertanya macam mana macam nak naikkan sale lah. Macam mana nak naikkan sale? Okey. Niaga apa tadi? Pakaian Baju. Dah berapa lama berniaga? Baru lagi. Berapa lama? Baru. Nak dekat 6 bulan. Dah dekat 6 bulan. Berapa jualan paling tinggi yang dah dapat? Baru dapat 8 tuan. 8 apa? 8 helai ke? 80 ke? 800 ke? 8,000 helai? 8 helai. 8 helai? Yes. Ini bukan berniaga ni. Ini namanya apa dia panggil berlibur nama dia. Okey. Sepanjang berniaga ni ada masuk mana-mana kelas, training, mana-mana cikgu? Ada tak? Ada. Berapa serius you pergi? You pergi kelas yang free ke? You pergi kelas berbayar? Kelas yang free. Berapa hari kelas tu? Kelas tu ikut kadang-kadang seminggu. Dia tak tentu juga tuan. Okay, first kali macam ni lah. Dia ada banyak strategi nak naikkan sales. Tapi saya rasa saya tak boleh nak bagi tahu that strategy lagi because
Cik Puan, kalau saya bagi tahu sekarang ni takut tak bersedia. Dia jadi information overload because you dah for the past 6 months you dah belajar banyak. Tapi kalau sales tu masih 8 tu something wrong somewhere. Sama ada you punya semangat yang problem atau ilmu you yang problem. Boleh faham? Faham? Sebab kadang-kadang kalau ilmu banyak pun dia jadi maklumat je sebab benda kita tak boleh nak buat. Boleh faham? So my suggestion adalah pertama sekali ada 2 benda you kena buat. 3 benda you kena buat. Nombor 1, kalau you betul-betul nak bangunkan bisnes, you kena cari cikgu. Boleh faham? Bila saya kata cikgu, forget about kelas online semata-mata. Sebab when we talk about belajar, berguru, dia ada adab-adab berguru. Kalau boleh, kalau tak boleh nak buat macam mana kan? Kalau boleh, pergi jumpa dengan guru tu. Bila kita jumpa dengan guru, dia berbeza dengan kita duduk dekat online because of the vibration is different. Boleh faham? Boleh kan? Kena jumpa, kena menghadap cikgu tu, kena tengok kena duduk depan dia. Kita punya attention pun akan berbeza, fokus kita akan berbeza. Kita kata contoh, kalau you belajar online, kita boleh terima maybe 10-20% saja. Tapi kalau you duduk depan cikgu, you akan dapat 80% knowledge. Benda yang sama tapi kebolehan kita serap tu berbeza. Boleh faham? Boleh kan? Tu nombor 1. Kalau you serius buat bisnes lah. Kalau tak serius tak boleh buat apa. Nombor 1. Nombor 2 adalah daripada guru tu dapatkan ilmu-ilmu yang baik, yang bagus. Boleh faham? Okay? Dapatkan ilmu. Dia bukan cerita saya berniaga, tapi ceritanya boleh je nak berniaga, tapi kalau kita tak ada ilmu, susah lah. Bila dengan cikgu ni, kita akan dapat shortkan masa. Cut short. Right? Shortcut kan. Kalau sekarang 8 lai kan. Kalau misal kata kita dapat knowledge, mesti boleh dapat 80 sebab ada orang boleh buat 800. At least kita dapat 80. Kalau kita nak dapat 800 boleh tak? Of course boleh. Kalau ada orang pernah jual 8,000, mesti kita dapat 800. Simple je. Boleh faham? Dan nombor 3 adalah stop duduk sorang-sorang. Cari kawan-kawan, circle-circle baru yang sentiasa bercakap pasal bisnes, yang sentiasa bercakap tentang growing, how to grow your business. Kalau you duduk dalam circle, duduk kat Perak kat mana? Saya duduk Taiping pun. Kat mana? Taiping. Taiping kalau duduk layan tasik-tasik Taiping tu tak ke mana kita. Kan? Jadi cari kawan-kawan, circle-circle yang baru, yang always talk about macam mana nak naikkan sales. Saya amat yakin kalau you berkawan dengan orang yang buat jualan 8,000 live sebulan, at least you boleh dapat 800. Betul tak? Betul kan? Tapi kalau kita duduk berkawan dengan kawan, contoh kita jual 8 live, kita kawan dengan orang yang jual 5. Engkau berapa? Engkau 5, aku 8. Okey lah. Last kali yang kita hanyut. So 3 benda ni. Nombor 1 cari guru, nombor 2 cari ilmu, nombor 3 kena cari kawan-kawan. Okey. Persoalannya adalah kena bayar tak? Ni orang kata jual liu ke whatsoever, ikutlah orang nak cakap apa. Saya tak boleh nak membisukan mulut orang kan, tapi kita doakan orang insya-Allah. So kalau kalaulah kena keluarkan kos. Saya tak cerita kena bayar kelas, tapi saya cerita kos apa? Kos travelling, kos makan, kos tempat tidur. Alright? Kalau kita perlu beli beg, kos beli beg. Kalau perlu beli baju, kos beli baju. Semua tu melibatkan kos. Kalau tidak melibatkan kos bayar untuk kelas pun, keluarkan sedikit perbelanjaan. Alright? Kenapa kena keluarkan sedikit perbelanjaan? Dia panggil apa? Masa versus duit. Alright? You ada 2 pilihan je. Sama ada you nak masa panjang, alright? Atau you spend duit sikit untuk pendekkan masa. Kalau you tak tahan, you bengang dengan you dah spend for 6 months dapat jual sikit, then the best part is adalah keluarkan sikit kewangan. Sama ada kalau bukan saja bayar kelas tu, kalau cikgu tu kata tak payah bayar, tak apa, it's okay. Tapi kena keluarkan kos. Contohnya travel, macam saya sebut tadi tu. Okay? InsyaAllah. 3 benda tu, boleh? Boleh kan? Right. Buat sungguh-sungguh tau. Okey tuan, terima kasih. Alright, insyaAllah. Sabrina sekarang buat apa selain pada berniaga? Saya student sepenuh masa. Belajar. Student kat mana? Student kat ILP Kuala Langat. Kat INC Kuala Langat. Apa tu singkatan untuk apa tu?
Institusi Latihan Perindustrian. Oh, ambil kos apa tu? Kos multimedia. Multimedia. Nanti nak intern bagi tahu Okay. Alright. Okay, terima kasih Syamila. Syamina. Okay, Syamina. Thank you. Baguslah. Bagus. Muda-muda belajar dan berusahawan. Patutlah sebab mula-mula dengar 6 bulan berniaga jual 8 helai terkejut juga. Tapi Yalah. sebab beliau seorang student, tapi masih ada semangat lagi. Ya, betul. Nak tanya soalan dan sebagainya kan. Saya nak kongsikan sedikit yang baru-baru ni kita ada evolusi kan sebelum ni kan. Waktu offline, evolusi offline. So sebelum ni saya ada juga skeptikal. Banyak skeptikal netizen. Kan? Tak, kita kena beritahu orang cerita sebenar. Yang kita dalam Funny Evo ni pun sebenarnya sebelum kita kenal, kita pun mata Life lalat. experience. Sebelum Life kita mata experience. lebah, kita Betul. mata lalat dulu. Tak faham. Apa maksudnya? Okey. Mata lalat ni sambung Fadil. Mata lalat ni akan nampak Sampah. benda sampah ataupun benda busuk walaupun dekat taman bunga. Kalau mata lebah ni letaklah kat mana-mana, dia tetap cari bunga untuk dapatkan madu. Itu dia. Kita berbalik kepada skeptikal saya tu. Okay. So mata lalat dulu lah. Ni lalat langau ni kot. Oh. Okay, time tu Langau bunyi pula kuat. Allah. takkan montat lembu dia ke. Aduh. Okay, time tu kan bila macam kalau kita ada seminar-seminar kan ada grid dia. Yang VIP depan, yang biasa belakang kan. So dah hati saya macam alah biasa boleh dapat tengok juga kan. Apa bezanya VIP, alah tak ada beza pun, sama waktu tu. Jadi momen saya waktu saya kat evolusi hari tu, saya duduk yang paling belakang ni, lagi belakang. Hujung dewan tu tengok. So sebenarnya betul. Kenapa ada perbezaan tu dan perbezaan harga whatsoever. Kalau orang cakap alah buat apa mahal, sama je. Saya rasa no. Betul. Sebab yang duduk belakang vibration dia kurang sangat. Dia akan hilang fokus sangat mudah kalau duduk belakang berbanding kepada yang depan. Berbeza macam dia kan. Kalau kita tengok kan, yang dekat belakang waktu Tuan Fadi suruh berdiri lama tu, Ada yang duduk, ada yang duduk. Tapi yang yang kat depan tu semua berdiri. Committed. Sebab vibration dia berbeza. Vibration beza. Sebab seorang start duduk lah. Circle yang tadi tu lah. Circle lah. Itu je. Depan mana nak duduk? Depan saya. Kau try lah duduk. Memang kena Tapi kita try dulu kan. Waktu Tuan Fadi tak suruh, semua berdiri tau. Weh, lengoh ni. Rupanya bila dah bagi duduk, baru kita perasan. Tuan Fadi cerita, baru kita nampak sebenarnya Tuan Fadi tak duduk langsung. Betul. Nak bagi rasa macam mana. Kita ni sekurang-kurangnya ada duduk. Betul. Itu pun kita nak ni kan. Baik, jadi terima kasih Cik Puan Samina, student ILC apa tadi? Langat. Ya, Langat. Kan? Mana tahu student-student ILC boleh komen ramai kat sini. Boleh. Baik, kita rehat dulu. Lepas ni kita akan balik, kita akan buat conclusion. Dan kita akan dengar perkongsian hadis untuk episod kali ini daripada Tuan Fadi Ghazali. Baik, kita rehat dulu, kembali selepas ini di Funny Evo Podcast. Thank you. Ada usahawan yang bertanya, bagaimana nak bawa masuk orang yang bagus ke dalam syarikat? Di sini saya nak kongsi kepada anda 3 tips macam mana nak bawa masuk orang yang bagus. Tips yang pertama, jangan bawa masuk orang disebabkan oleh emosi. Maksudnya apa? Jangan bawa masuk dia kerana dia isteri kita, pasangan kita ataupun saudara mara, anak jiran tetangga. Jangan tuan-puan. So yang paling penting pada anda adalah iaitu tips nombor 2, interview. Bila anda nak interview tuan-puan, anda kena bertanya ataupun menguji daripada 2 sudut. Sudut pertama adalah uji dari sudut attitude-nya. Bagaimana kalau dikatakan interview jam 2, masuk ke tidak pukul 2 tu. Dan yang kedua adalah uji dari sudut skill dia tuan-puan. Jika anda nak bawa masuk beliau ni dari sudut team sale, anda kena uji dia dari sudut salesnya. Callnya macam mana, jawab dengan customer macam mana, dan begitulah. Kalau nak team marketing, test dari sudut pemasarannya juga. Dan tips yang ketiga adalah buat background check. Maksudnya, tengok TikTok dia, Facebook dia, IG dia, dan juga call nombor reference yang ada dalam resume. Kenal pasti siapa beliau di tempat kerja yang lama. Dari situ anda akan dapat nilaikan bagaimana beliau bila anda bawa masuk, bagaimana potensi yang beliau ada. So itu sahaja untuk video kali ini. Jumpa di video yang akan datang. Lawan tetap lawan. Alright,
Alright, we're back. Yes. Fanivo Podcast. Saya mereka Tuan Fadil Ghazali dan juga Fadil Rasul. Seperti mana yang kita telah discuss hari ni kan, berkenaan dengan bisnes modal Ailio lah dan sebagainya. Panas. Panas. Dan semua orang ada pandangan dan pendapat masing-masing. Kita pun dah bagi, ini pendapat kita, pandangan kita. Dan macam tadi pun, kalau pendengar ingat, saya dengan Fadil pun adalah salah seorang netizen. Mata langau. Kan, saya pun netizen. Netizen juga kan. Tapi cuma tak mengomen je. saya punya level netizen saya marah tau. Isteri dengan mak mertua saya pergi benda-benda gini. Saya marah. Macam dia cakap kau dengar, aku cakap lagi betul kau dengar kan. Aku lagi tahu apa dia rupa-rupanya lah. Okay, so apa tu secara keseluruhannya lah kan Dylan. Apa yang kita boleh bagi tahu dalam hal ni? Okay, untuk topik hari ni lah, modal bisnes Ailio. Sebenarnya tak ada benda yang percuma dalam dunia. Betul? Hatta Ailio pun. Betul. Dan minta maaf cakap, ini realitinya. Di mana masuk toilet baru-baru ni pun saya kena bayar RM1 tau. Masuk toilet bayar RM1. RM1. Itu realiti nak kehidupan membuang kita sekarang. Betul. Nak memberi baja ke? Itu pun yang kecil. Kalau yang membesar rasalah juga bayar RM1 tu. Ni yang kecil. Okey lah. Baik, jadi minta maaf kepada pendengar-pendengar kalau kita ada terkasar bahasa ke apa-apa semua ke. Yang penting kita nak memberi manfaat kepada semua. Itu yang sentiasa diingatkan kepada kita juga oleh Tuan Fadil Ghazali kita. Jadi sekali lagi, walaupun setelah minggu kedua setelah evolusi, dan ujung minggu ni kita ada DMM 100X. 100X, yes, 100X. So kita masih lagi merasakan auranya. Apa-apa saja yang baik, tolonglah kongsikan kat orang luar tu. Yes, siapa yang nak join 100X, komen je kat YouTube ke apa kan. Sempat lagi, hari ni Rabu kan. Yes, Khamis, Jumaat, masih 2 hari, 3 hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Betul. Jumaat, Sabtu, Ahad. Sorry, saya dah confuse hari. Sabtu, Ahad, 2 hari. Awak ni semenjak jadi sales manager terlalu banyak benda terlupa 2 hari offline. Offline tau. Fikirkan Tuan Fadi, ini luar biasa. Kalaulah ada macam dekat McDonald tu kan, ada staff of the month apa semua kan. Kalau okay, jadi habis of the day. Sabarlah. Belum. Awak saya kena bagi credit. Have to be I have to give credit to you. Dia pemimpin yang luar biasa ni. Ramai orang anak-anak buah yang memberi memberi feedback kepada saya. Tuan Fadil ni dia ni macam tercabar. Betulkan niat tu kena centerkan balik. Yalah, Allah bagi. Baik, jadi terima kasih kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni. Bagi tahu kepada semua tentang kewujudan Fanivo Podcast ni. Sebab mungkin ada yang tak perasan. Sebab baru-baru ni Fadil, 2 minggu lepas evolusi, ramai tau datang kat kita orang. Macam saya layan podcast ambil gambar. Betul Tuan Fadi, ramai. Dan saya terkejut. Ramai. Dan ramai tu, bila ramai tu lebih pada 10. Memang lebih pada 10. Ramai kata layan podcast. Alhamdulillah. Dan salah satu, bukan salah satu, dua feedback tu berlaku di depan tim kita. So tim tu secara tak langsung dia lagi semangat lagi. Gua rasa tak sia-sia punya buat. So terima kasih juga tim. Terima kasih. Berapa episod? Tu baru berapa episod kan. Sampai 4 episod. Sampai 4 episod. Terus menerus support podcast Fanivo. Betul. Jadi sebab pasal podcast Fanivo, seperti biasa kepada anda semua yang sentiasa dengar tahu, di hujungnya kita akan mendengarkan perkongsian hadis daripada Tuan Fadil Ghazali. Dan Tuan Fadil, untuk episod kali ni apa perkongsiannya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni adalah hadis yang guru saya minta saya baca ketika di sebuah masjid di Pasir Putih. Masa tu Zohor nak tunggu asar. Alright. Jadi dia kata ambil buku hadis ni, buka muka surat 692. Untuk makluman semua, kenapa jadi lembik benda lah ni? Lembik pula. Alamak. Lembik pula. Okey, so boleh Okay. Dia kata ambil buku Fadilat Hadis, Fadilat Amal. Fadilat Hadis pula. Fadilat Amal. Kata ambil buku ni, buka muka surat 692, baca hadis ni. Dia kata masa tu pukul 3 lebih kurang. Baca hadis ni sementara kita tunggu asar. Kan? Jadi baca hadis ni dan fahamkan kenapa kita kena buat kerja-kerja ni, dia kata. Alright. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Bila saya baca ni, dia menguatkan, kan saya kata awal-awal tadi niat. Kita nak betulkan niat kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatina Aisyah berkata, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke rumah dan aku dapat merasakan daripada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa sesuatu perkara yang besar telah berlaku kepadanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk dan tidak bercakap dengan sesiapa pun. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam telah berwuduk dan tidak bercakap dengan sesiapa pun.
Aku telah merapatkan diri ke dinding untuk mendengar perkara yang disabdakan oleh baginda. Baginda SAW telah duduk di atas mimbar lalu memuji dan memuja Allah SWT. Lantas bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman kepada kamu, suruhlah manusia berbuat baik dan laranglah mereka daripada melakukan kemungkaran. Sebelum tiba masanya, kamu berdoa kepadaku, tetapi aku tidak akan memperkenankan doa kamu. Kamu meminta daripadaku, tetapi aku tidak akan memberikan kepadamu. Kemudian kamu memohon bantuan daripadaku terhadap musuhmu, tetapi aku tidak akan membantu kamu. Baginda SAW tidak menambah selain daripada perkataan itu sehingga baginda Nabi SAW turun daripada mimbar. Itu dia, insya-Allah. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada hadis ni adalah kepentingan untuk kita tabligh. Tabligh ni apa? Menyampaikan. Bukan jadi tabligh. Tabligh, menyampaikan sifat Nabi kan. Tabligh, menyampaikan. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kita nak suruh manusia berbuat baik dan laranglah mereka daripada melakukan kemungkaran. Jadi kalau kita buat apa-apa, contoh kita buat training ke, seminar ke, kalau kita buat training, seminar, ikutlah apa-apa pun kan. Tapi kalau ada maksudnya untuk amal makruf nahi mungkar, insya-Allah kemurkaan Allah tu tak datang. Jadi kita doa tu diterimalah. InsyaAllah. Ini tak kita doa-doa tak terima, doa-doa tak terima. Kenapa? Tu risau dengar tu kan. Ini amaran ni. Jadi kalau kita doa tak terima mungkin sebab kerja-kerja dakwah lah, kita guna bahasa dakwah kan. Kerja tabligh tak ada. Tabligh tu tak ada, ataupun dalam bahasa kalau ada orang dengar dakwah orang takut. Bunyi-bunyi tabligh orang takut. Menyampaikan. Tapi senangnya adalah sharing. senangnya adalah apa dia? Sharing. Menjauhkan orang daripada amal makruf nahi mungkar lah. Suruh orang buat baik, jauhkan orang daripada buat kemungkaran. Jadi kalau kita tak buat kerja-kerja tu, nanti Allah tak kita doa untuk keluarga tak boleh, untuk rezeki tak dapat. Sebab apa? Sebab kita tak buat kerja-kerja tu. Boleh mula daripada circle kita juga. Daripada family kita, keluarga kita. Yang terdekat lu. Jadi kalau misal kata ni nak relate dengan topik lah untuk conclusion saya lah. Tadi dah buat conclusion kan? Betul. Conclusion saya adalah, pertama, kalau netizen nak cakap apa pun, tak apalah, kita doakan netizen tu. InsyaAllah. Dia sebab dia ada kelebihan juga bila dia cakap macam tu, dia betulkan niat kan. Nombor dua adalah, orang yang kita kata tu kita tak tahu niat dia apa. Kalau kita kata sebenarnya niat dia baik, macam mana? Free je dosa kita dapat kan. Betul. Nanti tak pasal nanti dekat akhirat tu. Sebab kita duduk dalam cerita dongeng sekarang ni. Kita duduk dalam cerita dongeng sekarang ni. Akhirat tu cerita yang nyata. Sekarang dongeng bunyi neraka semua dongeng. Duduk dalam kubur dongeng dalam kubur sempit dongeng Betul lah, tak lalu. Ada bayangkan kena azab kubur tu, ni tulang rusuk tau. Ni macam ni. Berselisih tulang rusuk. Dongeng tu mana nak rasa. Dongeng tulang rusuk tu apa dia panggil, berselisih. Dongeng Sakitnya Allah. Tapi bila benda tu nyata, which is kita duduk dalam kubur semua, dunia ni akan jadi dongeng. Kisah dongeng. Aku pernah duduk dalam podcast hari tu, aku tengah bercakap dah jadi kisah dongeng. Masa tu dalam kubur. Jadi kita kena buatlah kerja-kerja ni. Jadi InsyaAllah. Bila kita cakap kat orang, tengah bercakap jual Leo tu, kalau dia niat dia begitu, tapi kalau niat dia betul, mungkin dia beramal dengan hadis ni, saja kita kan. Kita tak tahu. Kita pula buang air Leo-nya. Akhirnya Kita yang sia-siakan air Leo-nya. Kita pula sia-siakan air Leo kita. Betul. Baik, terima kasih Tuan Fadi. Hadis kali ni memang meremang. Impact. Tak, kadang-kadang betul lah. Sebelum kita habis sikit lah. Ada orang dia akan beramal apabila kita menceritakan tentang indahnya syurga. Tapi ada orang dia akan nak beramal bila kita cerita tentang seksanya dalam neraka. Betul. So tadi bila Tuan Fadi buat macam ni, dia macam meremang. Berselisih. Hush. Baik, jadi guys, jangan lupa untuk terus bersama dengan kita di Funivo Podcast untuk episod yang terbaru minggu depan episod ke-6.
Tak tahu apa topik, tapi stay tune. Nah, stay tune. Nanti kan Tengok apa viral lah. Tengok apa viral lah. Viralkanlah apa yang patut. Betul. Terus follow Instagram, TikTok Fadi Ghazali, YouTube channel sebagainya untuk info-info yang akan diberitahu kemudian. InsyaAllah. Baik. Apa-apa pun, terima kasih kepada you guys dan kepada pendengar yang terus mendengar. Jangan lupa untuk bagi tahu kepada semua orang yang kita ada benda ni. Masih ada yang tak perasan sebenarnya. Sebab waktu dekat evolusi hari tu, apa tu, bila orang tu puji podcast, yang kawan sebelah dia kata, "Oi, ada podcast so maksudnya belum disampaikan lagi. Jadi tolong share video ni semua, bagi tahu kepada semua orang. Alright. Jadi again, insyaAllah saya Zaid American. Saya Fadil Rasul. Saya Fadi Ghazali. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Fun Evo Podcast. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo.